المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد بعثه الله تعالى بنبوته ورسالته. Kita tuan-tuan warisalati. Tak ada bau. Binubuwatihi warisalati. Masa saya mengaji dulu ada bau. Wabirisalati. Tak ada. Ada tak ada. Dan rahmat dan kesejahteraan ke atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melantik akan dia oleh Allah Ta'ala dengan jadi nabinya dan jadi rasulnya. Tuan-tuan muslimin muslimat sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur kepada Allah dengan izin taufik hidayah Allah Ta'ala jua. Pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab Risalatul Misbahil Munir fi Ma'rifatillahil Qadir, disusun oleh Tuan Guru Abdul Aziz bin Ismail Al-Fatani rahimahullah ta'ala. Kita masih dalam pendahuluan. Sebelum daripada ini, kita dah melihat permulaan kitab ini dimulakan oleh pengarang dengan puji-pujian kepada Allah Ta'ala yang menyuruh akan kita dengan mengenal akan dia, yakni akan Allah, dan mentauhid akan dia, akan Allah. Itu dalam pertemuan yang lepas kita dah bincang beberapa perkara. Allah Ta'ala menyuruh, asal suruh, hakikat suruh adalah wajib. Kita faham daripada suruh itu pada hakikatnya adalah wajib, kecuali bila ada qarinah dia yang menunjukkan suruhan itu bukan wajib tapi berpindah kepada sunat. Selagi mana tak ada qarinah yang mengalih daripada wajib kepada sunat, maka setiap suruhan dia menunjukkan kepada wajib. Jadi perintah Allah Ta'ala supaya mengenal dan mentauhidkan Allah Ta'ala ni adalah suruhan wajib. Bila sebut wajib, saya dah sebut dia adalah fardu ain, wajib atas tiap-tiap individu. Siapa individu tu? Kullu mukallafin, tiap-tiap mukallaf. Sebut dah dalam pertemuan yang lepas, siapa mukallaf? Ada 3 syarat. 1, akil. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, sejahtera daripada pekak, daripada buta sejak kecil. Akil maknanya dia berakal, maka dia adalah mukallaf. Kalau gila datang pada dia, gila yang dibuat-buat. Contoh, dia minum arak, siapa mabuk banyak sangat, dia minum sampai gila. Gila dia, katakanlah sebulan gila. Disebabkan oleh dadah, disebabkan oleh arak yang dia minum tersebut. Maka tuntutan sebagai mukallaf duk berjalan atas dia. Pada masa 1 bulan dia tak sedar tu, boleh jadi dia tak semayang. Kalau kena dalam bulan Ramadan pula, dia tak puasa. Maknanya selepas sebulan dia sedar, dia kena qada balik. Sebab dia mukallaf.
Kalau dia gila daripada asal, tu tak ada apa-apa. Dia boleh hidup percuma atas dunia. Siapalah dia mati katakanlah dia gila. Ataupun dia sedar lepas daripada gila tu, sebelum mati sedar umur berapa, 40 tahun. Masa tu baru start ngaji. Masa tu baru start atas dia wajib ngaji, wajib beramal. Supaya orang mu'allaf, orang yang bukan muslim convert masuk Islam. Tapi kalau dia gila, dibuat-buat gila, dihatuk kepala dendeng stres sangat. Siapa gila? Gila berapa lama? 2 bulan. Maka yang 2 bulan tu lepas dah kena qada. Bayangkan, dia buat gila kerana mabuk, kerana dadah dan sebagainya. Siapa kau mati? Katakanlah, siapa kau mati? Maka siapa kau mati itulah tuntutan taklif atas dia hidup berjalan tu. Perintah semayangnya, perintah puasanya, perintah itu ini hidup berjalan atas dia. Dia tak buat tu berdosa sebab apa? Gila yang disengajakan. Sebab tu berakal mukallaf. Baik, yang kedua sebut dah balik. Balik siapa umur kita faham. Kemudian yang ketiga saya sebut itu ialah sejahtera. Sejahtera pendengaran, sejahtera penglihatan. Tu Quran sebut wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, dan Allah Ta'ala yang mengeluarkan kamu daripada perut ibu kamu. Kemudian dalam keadaan kamu tak tahu apa-apa. Akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Tak ada satu benda pun mengerti. Lepas tu Allah Ta'ala buat alat untuk idrak. Allah Ta'ala buat alat untuk boleh ilmu. Apa Allah Ta'ala buat? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Allah Ta'ala buat pendengaran, bukan telinga, buat pendengaran. Ada telinga tuli nak buat apa? Ada telinga boleh dengar. Dengar tu nak. Sifat di telinga tu. Sifat pendengar yang ada di telinga. Mata saja nak buat apa kalau buta? Kitab ni pun dia nama Al-Misbah. Lepas tu dia buh belakang Al-Munir. Lampu yang bercahaya, yang menerangi. Ada lampu saja tak nyala nak buat apa? Duduk dalam gelap juga kita. Ada lampu dan bercahaya. Begitu juga ada telinga, ada mata. Ada otak untuk mikir. Tu dua tu, mata dengan telinga, dua alat untuk idrak ilmu. Tak ada dua-dua daripada kecil. Lahir-lahir buta, pekak. Doktor sahkan. Buta nampak, tak nampak. Telinga doktor sahkan, tak berfungsi dua-dua telinga dia. Duk percuma atas dunia. Mati umur 100 tahun. 100 tahun percuma. Duduk saja-saja, tak ada buat apa amat ibadat. Tapi kalau katakanlah buta tu mari, selepas umur katakanlah 40 tahun. Sebelum tu tak ngaji. Sebelum tu tak ngaji usuluddin, tak ngaji fiqh, tak mengaji tasawuf, ilmu fardu ain belaka tu tiga-tiga. Tak mengaji, duduk dalam keadaan tak beramal, tak beribadat katakanlah. Tiba-tiba umur 40 mari buta, mari pekak dua-dua. Glaukoma kau boleh jadi buta. Telinga kena demam panas oleh jadi pekak. Tuntutan duk berjalan atas kita. Siapa mati? Tuntutan wajib ngaji, tuntutan wajib beribadat. Tak ngaji nak ibadat macam mana? Tak reti sembahyang. Tuntutan ngaji atas dia kena, tuntutan ibadat pun kena. Jenis-jenis ibadat hak wajib dalam agama Islam kena buat belaka tu. Lepas dia tak nampak dah, telinga tak dengar dah. Sebab tu ketika mata celek ni ngaji. Sebab tu waktu telinga dengar molek ni pergi ngaji. Orang masuk ngajar lagi tempat kita, tak nak turun juga, tak tahu. Contoh. Nampak ramai ada sikit warga tu. Cuma nak sebut contoh. Orang mari mengajar dekat dengan kita, tak pergi turun juga. Takut-takut depan nanti. Kita tak tahu depan nanti. Sekarang ni celek lagi.
Cara ni dengar lagi. Takut-takut nanti apa yang Allah Ta'ala takdirkan dalam hidup kita. Kita minta jauh dengan Allah Ta'ala. Wa qina syarra ma qadait. Itu pagi-pagi duk angkat tangan minta dalam kunut tu. Wa qina syarra ma qadait. Minta jauh lah ya Allah daripada qada yang tak baik. Minta dengan Allah Ta'ala tiap-tiap pagi duk amin, amin, amin tu. Imam duk baca, kita duduk amin tu. Antara yang kita minta jauh ni ialah jauh daripada qada yang tak baik berlaku pada kita. Pas kita tak tahu Allah Ta'ala nak jadi apa depan tu. Sebab tu waktu boleh ngaji, mata molek lagi, telinga boleh dengar lagi, ngaji. Biar siapa gugur tuntutan fardu ain pada kita. Bila dah gugur tuntutan mengaji, buta, kau tuli, kau tak apalah kita tahu. Ni masuk waktu. Contohnya bila orang mari pegang tangan kita, kita tahu tu nak suruh semayang tu, semayang zuhur katakanlah. Pegang di kepala waktu asar, pegang belah sini pula waktu maghrib. Tak apa, kita tahu. Dia mari pegang sini waktu zuhur. Ada kita ke arah kiblat, semayang kita sebab apa? Kita ada ilmu dah. Cuba kalau tak ada ilmu masa tu baru nak mengaji kan? Mata tak ada, telinga tak ada nak mengaji, kok mana? Tuntutan jalan atas kita. Maknanya kalau katakanlah takdir pula lepas 20 tahun celek mata, telinga dengar pula. Kena qada habis tu. Start daripada 40 sampai 60. 20 tahun tu kena qada. Cuai sebab tak ngaji, kena start ngaji. Bukan benda kecil-kecil fardu ain ni. Kita tak ngaji berasa ringan sungguh-sungguh ilmu fardu ain. Orang tak kejar pun nak ngaji ilmu fardu ain. Sebab apa? Tak ada apa akidah. Bukan aku tak reti pun Allah Ta'ala. Tentang Allah Ta'ala. Buat semayang bukan aku tak reti pun. Reti berasa bila tak ngaji. Ngaji tahun lalu tak ada ilmu. Selagi tak ngaji berasa reti belakang. Manusia yang gitu. Selagi tak ngaji berasa tahu belakang. Tapi duk dengar orang mengajar agama Allah, dia sebut satu-satu, tak tahu belakang kita. Tu baru nampak jahil kita. Duduk dengan orang alim lagi nampak jahil kita. Duk sama kita pun nampak jahil dah kalau muzakarah. Duk dengan tok guru pula agak banyak sangat lah jahil kita. Baru nak mengaji. Tu nak sebutnya ialah mukallaf tu. Wajib atas mukallaf orang yang cukup 3 syarat tadi mengaji. Ataupun mengenal Allah Ta'ala. Mengenal akan dia, akan Allah. Menyuruh kita akan dengan mengenal akan dia, yakni mengenal Allah Ta'ala. Mengenal akan dia ni maknanya mengenal sifat-sifat ketuhanan Allah. Bukan mengenal hakikat zat. Mengenal hakikat zat, tak ada orang boleh kenal hakikat zat Tuhan macam mana. Tak ada orang boleh cerita hakikat zat Tuhan macam mana. Macam mana hakikat zat? Mengaji akidah nak kenal hakikat zat. Tak ada orang boleh cerita hakikat zat Tuhan macam mana. Ni nak mengenal apa ni? Mengenal sifat ketuhanan. Ni kita duk mengaji nanti sifat 20 tu sifat ketuhanan. Bukannya bila mengaji sifat 20 orang kenal gini zat Allah Ta'ala. Bukan mengenal hakikat zat. Mengenal sifat yang layak bagi Tuhan, bagi Allah Ta'ala. Sebut dah kan secara mudahnya, yang nak menjadi Allah Ta'ala ni kena ada 2 kan. Satunya mustaghniyan an kulli ma siwah. Mesti dia ni Allah ni mesti terkaya daripada selain dia. Itu Allah. Maknanya dia tak berhajat pada apa-apa. Dia mustaghniyan an kulli ma siwah. Dia tak berhajat pada apa-apa. Dia tak berhajat pada tempat, dia tak berhajat pada masa, dia tak berhajat pada ruang, dia tak berhajat pada apa-apa. Dia mustaghniyan an kulli ma siwah. Bukan macam kita. Kita berhajat pada tempat, nak duduk kena ada tempat. Kita berhajat pada masa, berhajat pada ruang. Bila kita duduk, kita mengambil ruang. Allah Ta'ala bukan macam kita. Sebab tu kalau kita duk faham ayat-ayat mutasyabihat dengan zahir ayat, maka kita akan tersasar daripada maksud yang sebenar ayat tersebut. Sebab tu ayat mutasyabihat ni kadang-kadang ulama kata lalu je. Lalu je ayat tersebut. Tak payahlah nak hurai-hurai ataupun nak kupas-kupas. Kecuali dalam majlis ilmu ada kupasan para ulama.
Sebab dalam dalam hadis sahih ada je. Dalam hadis sahih ada seorang perempuan, Nabi tanya aina Allah. Nabi tanya aina Allah. Lalu perempuan tu jawab fis sama. Fis sama, maka Nabi kata i'tiqha fa innaha muslimah. Nabi kata bebaskan dia kerana dia muslimah. Tu zahir ayat tu. Zahir cerita, zahir dialog di antara Nabi dengan perempuan tu. Tapi kena tengok huraian ulama sebab hadis ni hadis mutasyabihah ni walaupun hadis sahih. Sebab Allah Taala mesti mustaghnian an kulli ma siwah. Kalau kata Allah Taala duduk langit ya jawab dia mengambil tempat dan ruang di langit. Sedangkan dia mustaghnian an kulli ma siwah. Baru dia layak jadi Allah. Kalau tidak dia tak layak jadi Allah Taala, macam kita tak layak jadi Allah sebab kita berhajat macam-macam. Berhajat pada itu, berhajat pada ni, macam-macam benda kita berhajat. Jadi kita tak layaklah menggelarkan kita ni Allah jadi Tuhan, tak layak itu. Yang sesat tu sebab dia tak reti. Sebab tu dia sesat mengaku jadi Tuhan dan sebagainya. Cuma nak sebutnya dalam Quran, dalam hadis ada aja hadis yang macam ni. Hadis ni hadis sahih, hadis Muslim. Kalau tak silap saya hadis Muslim. Hadis yang Nabi tanya aina Allah, perempuan terjawab fis sama. Kena tengok huraian ulama. Al-Imam Nawawi menghuraikan hadis ni, aina tu bukan tanya di mana. Bukan tanya di mana, tapi bukan tanya makan kita panggil, tapi tanya makanah. Beza makan dengan makanah. Bukan tanya tempat, tapi tanya kedudukan. Kedudukan fis sama maknanya tinggi Allah Taala. Allah Ta'ala yang maha tinggi. Gitu cara huraian Imam Nawawi. Pak ulama tengok lagi, Imam Nawawi letak dalam dalam kitab iman tak? Imam Nawawi tak letak dalam kitab iman. Hadis ni dia tak letak dalam kitab iman. Kalau dia letak dalam kitab iman boleh kita buat kira lagi. Hadis ni maknanya hadis berkait dengan iman. Allah Ta'ala duduk bertempat dan sebagainya. Tak, dia tak letak dalam kitab iman, dia letak dalam kitab lain, dalam bahagian lain maknanya. Tu ulama tilik tengok belaka tu sebelum dia nak kupas sesuatu. Mari kita hari ni bertemu ayat tu, ayat ni ayat wa fis samai ilah duk langit, wa fil ardi ilah duk bumi pula. Gitu Allah Taala ni. Ayat wa fis samai ilahun wa fil ardi ilah. Di langit ada Tuhan, di bumi ada Tuhan. Dah, Tuhan mana satu? Langit pun ada, bumi pun ada. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, duk bersamamu. Ya juga Tuhan juga. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dekat duk dengan kita sendiri. Kita ni Tuhan lah. Jadi Tuhan itu. Sesak bagai habis. Tu ayat-ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat tak boleh lalu dengan kita tengok, kita faham terjemahan sendiri tak boleh. Kena tengok huraian daripada para ulama. Tu nak mengenal. Nak mengenal Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat apa? Dengan sifat esa. Tu tauhid tu, mentauhidkan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat esa. Esa macam mana Allah Ta'ala? Esa supaya sebatang pen yang ada di kita. Kita ada sebatang pen. Ni pun satu juga ni. Satu macam mana Allah Ta'ala ni? Satu macam pen ni ke? Tidak. Satu macam pen ni kita boleh buka juzuk-juzuk pula jadi dia. Ada penutup bawah dia, ada penutup depan dia, ada batang pen dia, ada sarung dia. Tu pen sebatang yang satu tadi asal tu kita boleh juzuk-juzukkan dia. Tu dipanggil istilah dan nanti kita akan bertemu kam muttasil dipanggil perbahasan dia. Allah Taala bukan boleh juzuk-juzuk itu. Ataupun boleh dipotong-potong. Macam kita boleh dipotong-potong. Ni bahagian atas, ni bahagian bawah, ni bahagian tengah. Ni bahagian kaki ni. Ni bahagian pinggang, ni bahagian kepala. Allah Ta'ala bukan jenis macam tu. Lepas tu kalau satu, saya sebut tadi contoh satu batang tu. Di Kedah banyak lagi yang serupa dengan ni. Tu kan mutasir pula. Allah Ta'ala bukan macam tu. Boleh dijuzuk-juzuk ataupun ada yang serupa dengan dia. Tu nafi semua tu. Duk beribadat pada Allah Ta'ala, duk berzikir pada Allah Ta'ala. Katakanlah di malam hari, berkhaluat kita di malam hari, tiba-tiba bunyi suara, mari lembaga begitu gini, aku adalah Tuhan. Syaitan nama dia. Tak syaitan macam mana? Mu ada jasad, mu ada jisim, boleh berjuzuk-juzuk. Tu ngaji bab wujud esa Allah Ta'ala, esa macam mana. Tunggal Allah Ta'ala, tunggal macam mana. Hadapan nanti dia cerita ada itu.
Takut duk mari kesamaran lagi berkenaan dengan pegangan. Sebab makrifah ni mengenal Allah, mengenal akan dia, mengenal Allah Ta'ala ni, makrifah ni ialah al-jazmu. Maknanya sesuatu yang putus. Itu definisi makrifah. Makrifah ni al-jazmu al-mutabiqu lil waqi'. Satu pegangan yang putus serupa dengan realiti. Bila kita sebut Allah Ta'ala Esa, maknanya Esa sungguh. Tak ada lah yang kedua. Dua dia tu kan mutas ikan munfasih tadi. Tak ada juga jenis yang berjuzuk-juzuk. Bukan jenis kita boleh rela dia, kita boleh asing-asingkan dia. Tak juga. Esa dia. Bukan gitu. Bukan macam kita. Bukan macam alat-alat. Inilah satu-satunya. Contoh kita sebut. Inilah satu-satunya apa benda yang ada atas dunia ni. Inilah satu-satu. Satu-satu dia tak serupa dengan satu Allah Ta'ala, se-Allah Ta'ala. Sebab dia boleh pisah, dia boleh juzuk, dia boleh itu, ini dan sebagainya lah. Macam kita lah. Inilah satu-satunya anak saya. Ya ke gitu? Sama dengan esa Allah Ta'ala ke gitu tu? Tak sama. Sebab apa? Kalau tidak pada kamun fasih pun, kamun tasih. Anak kita ni walau seorang ni pun, tak ada yang serupa dengan orang, tak ada yang serupa dengan anak kita ni. Dia tetap boleh pisah juzuk-juzuk dia. Ada juzuk pada tubuh-tubuh dia. Daripada atas kepala, tekak leher, dan dada, perut dan sebagainya. Allah Ta'ala ada itu esa dia. Tu mengaji bab usuluddin tu, mengaji akidah usuluddin, nak suruh pegangan kita tentang Allah Ta'ala tak goyah. Tak goyah. Marilah macam mana pun tak goyah pegangan kita tentang Allah Ta'ala ni. Baik. Jadi Allah Ta'ala suruh kita mukallaf ni mengenal akan dia. Ambil mana dalil dia? Sebut dah dalil itu firman Allah Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Tu dalil dia. Fa'lam, ketahui olehmu. Tu isyarat pada ilmu. Fa'lam, ilmu, ketahui. Tahu biar siapa yakin. Sebut dah tadi, jazam yang sesuai dengan realiti an dalil, ataupun lama kata bi dalil, dengan dalil. Orang tanya boleh sebut dalil. Kita orang awam biar boleh sebut dalil akli paling kurang. Dalil nakli, dalil Quran hadis tak ingat kita orang awam. Tak apa, biar boleh sebut dalil akli, dalil akal. Kenapa ulama sebut jazam yang sesuai dengan realiti an dalil ataupun bi dalil? Nak keluarkan jazam sesuai dengan realiti dah. Tapi taklidan, ikut orang. Allah Ta'ala ada. Dalil dia, ustaz tu kata ada. Tak boleh gitu. I'tiqad tak ada gitu. I'tiqad kita sendiri, secara akli, kita boleh bagi dalil dia. Adanya alam ni. Mana ada benda atas dunia ni mu tunjuk pada aku, dia jadi sendiri. Tak ada. Bila ada je benda, mesti ada orang buat. Arab Badui tengok tahi lembu, tahi unta, dia kata, ada unta ni sini ni. Secara akal, Arab Badui ni maknanya orang tak mengaji lah. Orang tak sekolah. Tapi bila dia tengok ada tahi unta, ada tuan lah, ada unta. Pelik lah kalau kita yang mengaji, tengok ada alam cantik macam ni, kita pun tersusun hebat macam ni, tiba-tiba kita kata terjadi sendiri. Kan ada, tuan-tuan tak apalah, tuan-tuan orang yang beriman dah. Ni, luar daripada kita ni, golongan etis yang tak percaya pada Tuhan. Dunia yang sehebat ini, diri kita yang sehebat ini ciptaannya, kita boleh percaya yang kita ni jadi sendiri, tak dicipta oleh siapa-siapa. Tak kepelik. Sekecil-kecil benda yang ada atas muka dunia ni dibuat oleh orang. Kita yang sebesar ini, susunannya yang begitu rapi ni, kita berasa kita tak dicipta oleh siapa-siapa. Peliklah orang cerdik. Orang Badui yang tak mengaji boleh kata ada tuan kalau ada tahi unta, kat maknanya unta ada kat sini. Dalil adanya unta. Tu apa dipanggil dalil akli. Dalil akal. Sebab tu dia sebut an dalil. Orang yang makrifah ni maknanya orang tahu secara putus dalam hati dia, pada pegangan dia,
tanpa apa sesuai dengan realiti, dengan dalil, berserta dengan dalil. Baik. Tu mengenal akan dia, akan Allah Taala. Tu dalil dia, fa'lam annahu la ilaha illallah. Kenal Allah Taala tu bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Kemudian baru masuk amal, wastaghfir li dzambika walil mu'minina. Tu ayat Quran. Baik. Mana tadi? Dan mentauhid akan dia, yakni akan Allah Ta'ala. Mentauhid yakni mengesakan akan dia, akan Allah Ta'ala. Bila dah kenal, maka mentauhid akan dia, akan Allah Ta'ala. Baik. Habis, hamdalah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Dia terjemah, dan rahmat dan kesejahteraan ke atas, yakni turun ke atas. Gitu. Dia takdir dia nazilatani ala sayyidina. Gitu. Sebab khabar ni dipanggil khabar syibih jumlah. Khabar syibih jumlah maknanya dia ada, asalnya ada apa? Ada kalimah di situ. Sama ada isim ataupun fa'il. Wassalatu wassalamu ala sayyidina. Takdir dia nazilatani ala sayyidina, gitu. Dan rahmat dan kesejahteraan turun ke atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua, selawat dan salam. Ayat ni jumlah ataupun ayat ni lah. Ayat wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ni. Ayat ni ayat khabar dipanggil. Ayat yang memberitahu selawat dan salam ke atas sayyidina, penghulu kita. Ayat ni walaupun dia ayat khabar, ayat bagi tahu, tapi ulama kata ayat khabar ni pada lafaz. Tapi pada makna dia adalah doa. Itu. So kaedah dia ulama sebut jumlah khabariyah lafzan wa du'aiyah maknan. Doa pada makna. Maknanya turunkanlah wahai Allah rahmat dan kesejahteraan ke atas Nabi, ke atas penghulu kita Nabi Muhammad. Walaupun ayat ni tak ada bentuk doa, bentuk khabar je bagi tahu selawat dan salam ke atas Nabi, tapi sebenarnya dia adalah berbentuk doa, insya'i pada makna. Baik. Lepas tu perbahasan ulama panjang lagi lah. Apa beza pula antara wassalatu wassalam tu? Ada beza pula situ. Tu kupasan kalau nak perinci dia akan jadi panjang pula. Baik, wassalatu wassalamu dan rahmat dan kesejahteraan ke atas penghulu kita Nabi Muhammad. Tu sayyidina tu ambil daripada mana? Daripada perkataan Nabi sendiri, ana sayyidu waladi Adam. Nabi sebut, aku penghulu kepada sekalian anak Adam. Tu yang ulama kata tak salah ambil bubuh di mana-mana selawat kita. Hatta selawat yang warid dalam solat mari daripada Nabi tak ada sayyidina. Kita pergi bubuh sayyidina, tak ada salah kata ulama. Sebab apa? Nabi sendiri sebut dia adalah sayyidina. Dia kata sayyidi waladi bani Adam. Aku adalah penghulu kepada sekalian anak Adam. So kita ambil ayat Nabi tu buh di selawat ala sayyidina. Gitu. Bukan sayyidina. Sayyidina duit tu main. Tu main sayyidina dia panggil. Yang ni dak sayyi ada sabdu. Sebut betul-betul. Sebut betul-betul. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Sayyidina Muhammadin. Siapa sayyidina tu?
Siapa penghulu kita? Iaitu Muhammadin, badal dia panggil. Badal kepada Sayyidina. Ba'athahullahu ta'ala, yang melantik akan dia akan Nabi. Yang melantik. Bila lantik ni? Baru lantik. Lantik ketika umur bila? 40 tahun. Lantik Nabi baru. Tapi pilih Allah Ta'ala pilih Nabi untuk jadi Nabi lama dah azali. Dia termasuk dalam sifat iradat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berkehendak fulan yang bernama Muhammad bin Abdullah ni jadi Nabi bila? Lama dah lah. Dalam azal, dalam ilmu Allah Ta'ala. Maknanya kehendak Allah Ta'ala tu azali. Allah Ta'ala nak, tapi lantiknya bila? Lantiknya lepas Nabi lahir lah. Ketika umur 40 dah, baru dilantik menjadi Nabi. Tapi Allah Ta'ala naknya bila? Azali Allah Ta'ala nak. Tu ngaji dalam bab iradah nanti. Dia ada tanjizi qadim kalau tak silap. Akan bertemulah istilah-istilah pening juga ngaji usuluddin ni, tuan-tuan. Baik, mana tadi? Sayyidina Muhammadin ba'athahu Allah Ta'ala. Lepas tu ulama bahas pula Muhammad tu. Apa ke benda pula Muhammad tu? Muhammad ni isim maf'ul daripada hammada. Hammada yuhammidu Muhammadun Muhammadun. Muhammadun. Hammada ada sabdu. Hammada ni maknanya, Muhammadun ni maknanya yang banyak dipuji. Isim maf'ul. Kalau Muhammadun yang banyak memuji. Ada juga orang Melayu kita je Muhammad dia je. M-U-H-H-A-M-M-A-M hash dua kali pula. M-U-H-A-M-M-E-D. Dia je gitu. Kita bahasa Melayu fail. M-M-E-D. Maknanya dia nak eja dengan isim fa'il tu. Muhammad. Maknanya orang yang banyak memuji. Sebab salah satu daripada makna kalimah yang datang di atas wazan ataupun atas timbangan fa'ala ialah litakthir. Dia nak menunjukkan banyak. Sebagaimana yang disebut dalam Quran bila mana Allah Taala guna inna anzalnahu fi lailatul qadr. Tak sama. Wa nazzalna ilaikal kitaba. Tak sama. Kalau Allah Taala guna anzala tu maknanya dia nak cerita turun Quran tu sekaligus. Bila kita dah baca dalam qadar tu? Tu pada malam apa? Pada malam Lailatul Qadar lah. Daripada Lauh Mahfuz turun ke Baitul Izzah. Beransur-ansur dah anzalna kata Allah Taala sekaligus turun. Tapi bila turun daripada Baitul Izzah turun ke Nabi, Allah Taala guna perkataan wa nazzalna ilaikal kitaba tibyanan likulli syai. Allah Taala tak guna anzalna. Kami turunkan sekaligus tak? Wa nazzalna litakthir. Dia nak menunjukkan banyak kali Quran turun ni. Sesuai dengan munasabah dengan peristiwa-peristiwa berlaku, turun Quran, jawab masalah tersebut, jawab pertanyaan tersebut, ataupun mari cerita tentang umat-umat terdahulu dan sebagainya. Cuma nak sebutnya bila kata nazzala, turun banyak kali. Biasa saya sebut contoh qata'a dengan qatta'a. Qata'a maknanya potong sekali. Hiri sekali. Tapi bila kata qatta'a maknanya cincang banyak kali, litakfir. Ni sama hammada, orang yang banyak memuji. Muhammad ni orang yang dipuji banyak kali. Ya sungguh. Daripada dulu sehingga sekarang, sehingga hujung dunia, dia sentiasa dipuji. Peliklah kalau orang tak memuji baginda Nabi Muhammad ni. Dia adalah figure yang pertama yang paling hebat sekali dalam tokoh-tokoh dunia ni lah. Baik. Mana tadi? So Muhammad orang yang banyak dipuji. Yang melantik akan dia akan Nabi tu siapa lantik dia? Oleh Allah Ta'ala. Bukan dia lantik diri sendiri. Yang melantik tu adalah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala lantik jadikan dia Nabi yang terakhir. Sebab tu kita tak boleh doa, ya Allah jadikan aku Nabi. Jangan. Sebab apa? Dia Nabi akhir dah. Dia Nabi yang terakhir dah. Sebab tu ada ulama kata, kenapa anak-anak Nabi kita
meninggal pada usia kecil yang lelaki. Fatimah je. Selepas Nabi meninggal, barulah dia meninggal. Itu pun Nabi kata dia akan meninggal, dia akan menyusul selepas daripada Nabi menyusul. Itu yang suka Fatimah tu. Ketika Nabi bisik pada dia ketika Nabi sakit. Cuma nak sebutnya, yang lelaki mana? Yang lelaki meninggal ketika kecil lagi. Sebab apa? Kata ulama, Nabi-Nabi sebelum daripada ni, ramai yang dia Nabi, anak pun Nabi. Dia Nabi, anak pun Nabi. Tiba-tiba, Nabi kita ni dah Nabi terakhir dah. Takkan ada dah Nabi selepas dia. Jadi kalau anak dia kekal hidup juga, nanti orang akan kata, ayah Nabi, anak tak Nabi. Ayah bukan main lah, koprak besar. Anak penagih dadah. Orang kata gitu? Orang kata, ayah bukan main lah, profesor. Anak tak cerdik. Orang kata lah tu. Maknanya akan mengaitkan kekurangan tu pada zat ayah. Jadi zat Nabi sempurna. Diri Nabi tu sempurna. Dia manusia yang sangat-sangat sempurna. Tiba-tiba kalau Allah Ta'ala kekalkan anak dia tak jadi Nabi. Anak dia orang biasa je. Dia akan jadi jalan orang kata, ayah Nabi, anak tak Nabi. Tu ada sebahagian ulama jawab gitu. Kenapa anak-anak Nabi yang lelaki ni dimatikan oleh Allah Ta'ala ketika kecil lagi? Baik. Syadah ni. Cepat kita duduk London gini. Mana tadi? Dia 8.30 ni. 3 minit lagi, 3 minit. Yang melantik akan dia oleh Allah Ta'ala dengan jadi nabinya. Jadi dengan kenabiannya gitu. Dan jadi rasulnya, yakni dengan kerasulannya. Nak bagi mukaddimah. Wa ala alihi ni maknanya ataf kepada ala sayyidina tu. Maknanya kena faham gini. Wassalatu wassalamu ala alihi. Gitu. Sebab tu dia kata wa ala tu. Maknanya wassalatu wassalam. Maknanya selawat dan salam juga, rahmat dan kesejahteraan juga ke atas apa? Alihi, ke atas ahli keluarganya, keluarga Nabi. Siapa keluarga Nabi ni? Sebut dah dulu. Keluarga Nabi ni ulama pecah pada 3. Keluarga Nabi pada bab doa. Pada bab doa, kullu mu'minin. Semua orang mukmin walau kana 'asiyan. Walaupun dia ni adalah pendosa. Walaupun dia ni adalah fasik, orang jahat. Selagi mana dia orang mukmin, dalam bab doa dia adalah ahli keluarga Nabi. Kata ulama, apatah lagi orang yang fasik, orang yang buat maksiat ni, mesti dia lebih-lebih lagi berhajat kepada doa, selawat dan sejahtera, rahmat dan kesejahteraan ke atas dia. Sebab dia kan pendosa, dia kan orang fasik, dia kan ahli maksiat. Mesti orang ahli maksiat, orang fasik ni berhajat kepada doa, rahmat, kesejahteraan ke atas diri dia. Jadi bila sebut wa ala alihi pada doa kita, masuk sekali semua mukmin tu, sama ada yang ahli taat ataupun ahli maksiat. Tapi kalau dalam bab puji, bab puji keluarga Nabi, siapa keluarga Nabi yang dipuji? Iaitu kullu mu'minin taqi. Semua orang mukmin yang bertakwa sahaja. Setakat tu. Sebab ahli maksiat mana boleh puji, bercanggah pula dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak puji orang yang pendosa. Ahli maksiat Allah Ta'ala tak puji. Kita duk pergi puji pula. Tak kena. Maka yang dipuji dalam bab pujian alihi situ maksudnya kullu mu'minin taqi. Orang-orang mukmin yang bertakwa sahaja. Baik. Tapi kalau kita tengok keluarga dalam bab nasab, bab keturunan hanya 2. Banu Hashim dengan Banu Abdul Muttalib. Dua tu. Dua keturunan tu daripada Banu Hashim dengan Banu Abdul Muttalib itulah yang tak layak menerima zakat. Tak boleh terima zakat. Sebab dia adalah ahli keluarga Nabi. Cuma ulama kontemporari bahas lagi. Dulu memang tak boleh mereka ni terima apa? Zakat. Sebab dulu ada ghanimah. Ghanimah ni harta rampasan perang. Allah Ta'ala peruntukkan kepada ahli keluarga Nabi daripada harta rampasan perang khumus.
1/5 untuk ahli keluarga Nabi. Sekarang ni tak ada peperangan dah, tak ada ghanimah dah. Habis tu kalau yang susah macam mana? Ahli keluarga Nabi yang susah. Tu yang ada ulama kontemporari kata boleh terima zakat. Tapi semolek-moleknya tak terimalah zakat. Sebab zakat di benda lebihan daripada harta kita yang tak comel. Yang moleknya ialah bagi hadiah kepada ahli keluarga Nabi. Baik. Cuma ada pendapat lah gitu. Wa ala alihi wa ashabihi, dan sahabat-sahabatnya, sahabat-sahabat Nabi. Siapa pula sahabat-sahabat Nabi ni? 3 syarat dia. Orang yang bertemu dengan Nabi, beriman dengan Nabi, mati dalam keadaan beriman. Itu sahabat. Kalau bertemu dengan Nabi saja tak beriman, tak sahabat. Kalau bertemu dengan Nabi beriman dah, lepas tu murtad, tak sahabat juga. Macam Ubaidillah bin Jahsh. Asalnya dia beriman dah. Bila dia berpindah, dia murtad jadi agama Nasrani. Tak dikira sebagai sahabat. Dia nak beriman dengan Nabi, bertemu dengan Nabi, man laqiyan Nabi wa amana bihi wa mata ala iman. Dia bertemu dengan Nabi, beriman dengan Nabi, lepas tu dia mati pun di atas iman. Itu dipanggil sahabat. Kita tak dipanggil sahabat sebab apa? Tak sezaman. Uwais Al-Qarani sezaman, tapi tak bertemu juga dengan Nabi. Dia duduk di Yaman kerana sibuk duk jaga mak dia yang tua, tak sempat dia nak bertemu dengan Nabi. Waktu dia pergi tu, ketika tu Nabi keluar berjihad, tak bertemu juga dengan Rasulullah. Yang bertemunya dengan isteri Rasulullah saja. Bila dia tak boleh lama sebab dia tinggal mak dia. Jadi dia patah balik semula ke Yaman, tak bertemu dengan Nabi. Bila Nabi balik, lalu diberitahu oleh isteri Nabi ada seorang lelaki daripada Yaman. Nabi kata itu Uwais Al-Qarani. Nabi tahu Uwais Al-Qarani. Kemudian Nabi bagi tahu Uwais Al-Qarani ni orang yang tak masyhur di bumi, masyhur di langit. Dan Nabi pesan kepada Umar dan Ali, andai engkau bertemu dengan lelaki ni, maka minta supaya dia doakan engkau, kerana doa dia tak terhijab dia dengan Allah Taala. Dia minta dengan Allah Taala apa-apa, Allah Taala akan terima, akan kabul terus doa dia. Tu yang Umar dan Ali pergi cari tu. Tiap-tiap musim haji, rombongan mari daripada Yaman je, Umar pergi ke khemah-khemah cari. Ada tak di kalangan kamu seorang lelaki yang ada ciri-ciri sekian-sekian? Nama dia Uwais Al-Qarani. Ada. Betulan bertemu dengan Umar dan Ali. Tu Umar minta supaya dia doakan pengampunan dosa terhadap diri dia. Tu Umar. Setara Umar minta tolong orang doa supaya apa? Allah Ta'ala ampunkan dosa. Baik. Tu sahabat. Berapa orang sahabat Nabi ni? Ada ulama kata 124,000. 124,000 sahabat. Ada ulama kata daripada 124,000 sahabat tu, 12,000 sahaja yang mustahid. Pas kita mustahid. Ulama-ulama asatizah mutaakhir ni macam-macam ada. Ijtihad sendirilah. Dia suruh kita ijtihad. Kita mengaji baca pun tak reti. Nak suruh kita ijtihad sendiri. Tu masalah. Di kalangan sahabat Nabi pun ulama kata bukan semua mustahid. Daripada 124,000 tu, 12,000 saja yang mustahid. Yang lain duk tumpang mengaji dengan sahabat-sahabat yang lain yang alim tu. Baik. Mana tadi? Dan ke atas keluarganya dan sahabat-sahabatnya, alladzina yahriduna. Ada apa? Waktu baca dengan baba dulu, baba baca yahriduna. Tapi ada juga yang baca yuharriduna. Pulang. Yahriduna bi izharil haqqi wa i'la'i dinihi. Ke atas ahli keluarganya dan sahabat-sahabatnya yang mana mereka itu dengan menzahirkan yang sebenar dan meninggikan agamanya. Tu kerja para sahabat, kerja ahli keluarga Nabi, untuk meninggikan kebenaran agama, menzahirkan kebenaran agama. Habis dulu situ secara ringkasnya. Akan datang sambung wa ba'du. Selepas wa ba'du barulah dia masuk ba'ith. Apa yang mendorong dia untuk menulis kitab ni? Wallahu a'lam wa ilmuhul atam.